أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إنا استودعناك ما قرأناه فردده إلينا عند حاجة إليه اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من كل شر نفسنا رب زدنا علما وارزقنا فهما أما بعد إلى حضرة سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا إلى مؤلف الكتاب الشيخ محمد ابن أبي بكر وأصوله وفروعه شيء لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال الشيخ مؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Kita sambung balik perbincangan kita kitab Cahaya Pengenalan pada halaman ke-13 pelajaran yang ke-7. Situ? Pelajaran ke-7. Halaman ke-13 pelajaran yang ke-7. Bagi tuan-tuan puan-puan yang mengikuti pengajian secara online yang belum mendapat kitab, yang sudah pun buat order atau pesanan pada tim Ustaz Zikri, boleh dah buat pesanan sebagainya, cuma belum dapat, harap bersabar, mungkin proses pengeposan tu dia makan masa sikit. Semuanya dah dihantar. Dan yang belum ada kitab, nak memiliki kitab, boleh berhubung dengan kru Ustaz Zikri Ghazali. Di sana ada diiklankan macam mana cara untuk mendapatkan kitab. Jadi insya-Allah sebudihnya kita dapatlah kitab kita ni sebab ada nilai yang cukup besar. Padanya usianya pun bukannya sikit, sudah lebih 70 tahun kitab kita ni. Nipis. Yang saya kata antara nilainya besar, dia konsepnya nipis, mudah dan insya-Allah boleh kita faham secara mudah. Perbahasannya pun secara mudah-mudah. Dan masuk pelajaran yang ke-7. Tengok halaman 13, pelajaran yang ke-7. Sin soal, apa erti hukum? Qala Syekhu Muallifu rahimahullah. Sin soal, apa erti hukum? Apa erti hukum? Hukum tu apa? Hukum tu ketetapan. Mana apa erti ketetapan, apa erti hukum itu? Ataupun apa erti ketetapan itu? Jim jawab. Ertinya erti hukum ataupun erti ketetapan itu. Apa dia? Mengisbatkan. Tulis bagi elok tu. Mengisbatkan. Dia tulis mim alif ta ba alif ta. Kaf nun. Mengisbatkan. Nak kemah lagi, nak kalau rasa takut ke depan lupa ke sebagainya, tulis rumi bawah tu. Isbat. Tulis dulu bagi boleh sebut dulu. Makna tak apa lagi. Saya kita ceritalah makna. Yang penting boleh sebut dulu. Apa itu? Isbat. Sa. Mengisbatkan. Mensabitkan. Apa itu isbat? Sabit. Sabit ataupun tetap. Itu dalam kurungan disebut menetapkan. No? Menetapkan. Menetapkan. Itu isbat. Dia disabitkan kesalahan. Dia ditetapkan kesalahan. Tu maksudnya. Sabitlah pun, tetaplah pun. Maksud sabit, maksud isbat ni tetap. Apa yang dia tetap? Sesuatu pekerjaan. No? Pekerjaan di sini bukan kita kerja menyangkul, kerja pergi pejabat office tu. Mana sesuatu perkara lah. Sesuatu pekerjaan ataupun perkara. Atau menafikan dia pekerjaan ataupun perkara. Sama ada kita nak mengisbatkan. Yang dimasukkan hukum adalah kita nak isbatkan, kita nak tetapkan sesuatu pekerjaan atau perkara tu.
ataupun menafikan perkara tersebut. Kita nak kata dia bersalah ataupun tak bersalah. Kita nak kata wajib ataupun mustahil. Sama ada kita nak tetap ataupun nak nafi. Kalau kita kata wajib, tu kita tetapkan wajib Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kekal. Tak mati, tak rosak, tak binasa. Bila kita nafi, bila sebut kata Allah Ta'ala tu mati, rosak, binasa, kita nafi. Itu maksud hukum. Apa dia? Mengisbatkan, yakni menetapkan sesuatu pekerjaan atau perkara, atau menafikan dia pekerjaan atau perkara. Seperti alam ini baharu. Alam. Apa maksud alam? Alam apa maksud alam? Kalau lagu cara kita bercakap ni, alam semula jadi, alam semesta. Tapi ingat, bila kita mengaji ni, kita kena serius sikit lah. Nama pengaji kitab. Bukan kita kata mengaji cara-cara sonok-sonok. Yalah, sonok-sonok juga ni. Tapi kita kena naik kepada satu anak tangga. Sebelum ni mungkin kita mengaji sonok-sonok. Bila kita mengaji kitab ni, kita kena naik satu anak tangga. Kita kena tahqiq sikit. Nak kena detail sikit, nak kena tafsir sikit di atas ilmu kita tu. Bila sebut kata alam, selama ni kita faham alam semula jadi, alam semesta. Itu cara kita bercakap, cara orang awam. Bila kita dah mengaji ni, kita kena faham bahasa ilmu. Bila sebut kata alam, apakah maksud alam? Tulis itu. Ma siwallah. Apa maksud alam? Ma siwallah. Ma siwallah. Mim alif, sin, waw, ya bek-bek. Orang kok ni panggil ya bek-bek. Ya tak ada titik lah. Sim, waw, ya, Allah. Ma siwallah. Apa maksud ma siwallah? Barang ataupun perkara selain Allah. Itu maksud alam. Di lepas ni kita faham. Dia orang sebut kata alam, khususnya dalam perbahasan ilmu teologi, ilmu tauhid. Apa itu alam? Ma siwallah. Barang selain Allah. Perkara selain Allah. Tak kira lah apa benda apa. Selain pada Allah. No? Selain pada Allah. Itu barang. Itu adalah alam. Kita ni alam tak? Alam. No? Mesti ayat tu alam tak? Alam. Matahari alam tak? Alam. Semua alam. Sebab apa? Selain daripada Allah dipanggil alam. Jadi sini, apa kita faham dah? Kita faham dalam alam, dalam ilmu tauhid, iaitulah barang atau perkara selain Allah. Jadi sini apa dakwaan, apa hukum kita? Dia kata alam ini baharu. Yakni barang perkara yang selain daripada Allah itu baharu. Sama juga lah. Ni kita dah mula masuk pelajaran yang ketujuh ni, kita dah mula bermain dengan mustalahat. Dah mula bermain dengan term ataupun terminologi. Dah mula berat sikit lah. Bukan berat banyak, berat sikit lah. Ilmu apa pada term dia. Kita mengaji fiqh, kita kena tahu term-term dia. Hak mana harus, apa maksud harus, apa maksud sunat, ma yusabu ala fi'lih wa la yu'aqabu ala tarkih. Apa maksud wajib, ma yusabu ala fi'lih wa yu'aqabu ala tarkih. Apa maksud haram, ma yusabu ala tarkihi, ma yusabu ala tarkihi wala ma yusabu ala tarkihi wala wa yu'aqabu ala fi'lihi. Semua kita kena tahu definisi-definisi tiap-tiap term-term dalam setiap ilmu. Ilmu sains pun sama. Ada takrifnya. Ilmu perubatan ada. Kan? Sebut paracetamol lepas semua kita tak tahu. Ada takrif-takrif dia. Macam tu ilmu tauhid pun. Bahkan ilmu tauhid lebih afdal daripada segala ilmu yang lain. Sebab tak tahu tauhid, tak kenal Tuhan. Bila tak kenal Tuhan, tak ada guna kita hidup ni. Tak usah sembang lah pandai ilmu apa sekalipun. 1000 ilmu pandai. Tapi kalau ilmu tauhid tak pandai, tak ada nilai seseorang tu. Jadilah seperti benda golongan etis. Golongan etis, golongan yang mereka ni tak rasa ada Tuhan. Mereka mempertuhankan akal dan sebagainya. Na'udzubillah min zalik. Pasal itu tauhid ni tak apa, susah sikit tak apa. Minta maaf saya sengaja masuk sikit motivate supaya tak rasa berat. Okey, balik. Alam ini baharu. Sama juga. Kalau alam tadi kita kata masiwallah. Baharu ni apa pula? Baharu ni kita kena ingat. Baharu dalam ilmu tauhid bukan lagu kita bercakap. Kalau selama ni kita cakap, kereta hang baru noh. Tu bini baru hang ke? Contohnya lah. Tapi bila kita ngaji kitab tauhid, baharu di sini maksudnya ada mula. Bila sebut kata baharu, ada mula. Hudus, ada mula. Baharu-baharu ni maknanya sesuatu yang ada mula. Sesuatu yang ada starting. Sesuatu yang ada date of birth. Tarikh lahir. Tarikh pembuatan, tarikh penghilangan, dia ada. Tak kira lah apa pun. Alam ni mesti ada mula. No?
Ni dia ni satu hukum ni kita kata alam ini sesuatu yang perkara yang selain daripada Allah ni baharu. Tu tetapan kita tu. Baharu tu hukum kita. Baharu. Alam tu mahkum kita yang kita hukum. Mahkam kita tu. Jadi baharu tu adalah hukum kita. Kita hukum kata baharu. Kita kata sesuatu semua barang yang selain daripada Allah ni adalah baharu. Adalah ada mula. Baharu maknanya ada mula. Bukannya qadim. Itu kita nafi pula. Alam ni baharu, yakni ada mula. Nampak dia kata lagi? Bukannya qadim. Kita nafikan qadim. Yang kita sabitkan ada mula. Yang kita sabitkan baharu. Yang kita nafi qadim. Tanpa pula dah qadim. Qadim ni sesuatu yang tiada mula. Qadim ni sesuatu yang tiada mula. Tu qadim. Kalau kata baharu, sesuatu yang ada mula. Ada permulaan, ada starting. Qadim, sesuatu yang tiada mula. Tak ada starting. Siapa qadim? Allah saja. Selain daripada Allah, semua ada mula. Matahari ada permulaan dia. Langit ada permulaan dia. Semua ada permulaan. Ni. Habis. Tu dipanggil hukum. Kita hukum apa? Kita hukumkan alam ini, sesuatu yang selain daripada Allah ini, baharu ada permulaan. Tu akal kita hukum. Habis. Sin soal kepada berapa bahagi terbahagi hukum itu. Dia sebut kata ketetapan ni ada berapa jenis. Mahkamah ni ada berapa buah. Okay. Jim jawab kepada 3 bahagi. Kepada 3 bahagi. Pertama, disebut hukum syarak. Hukum syarak dipanggil. Apa maksud hukum syarak? Sini guru kita bagi dhabit, dia kata hukum yang ditetapkan oleh Allah dan dibawa oleh Rasul. Hukum yang ditetapkan oleh Allah dan dibawa oleh Rasul. Tu. Dah tak? Dengar elok. Apa maksud hukum syarak? Hukum yang ditetapkan oleh Allah dan dibawa oleh Rasul. Hukum yang ditetapkan oleh Allah dan dibawa oleh Rasul. Tu hukum syarak. Sembahyang 5 waktu. Wajib. Ulama mana kata wajib? Ni Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang mewajibkan. Siapa yang cerita? Rasul cerita. Puasa wajib. Siapa cerita? Rasul cerita. Tapi siapa yang tetapkan? Allah. Itu Rasul ni dipanggil syarak majazi. Syarak majazi. Majaz daripada Allah. Antara tu syarak hakiki yang sebenarnya. Rasul ni hanya bawa. Bawa saja. Tu. Habis. Tu hukum syarak. Hukum yang ditetapkan oleh Allah dan dibawa oleh Rasul. Haramnya zina. Allah yang tetapkan. Siapa buat mai? Rasul. Yang kedua, hukum adi. Kadang-kadang kita panggil hukum adi. Kadang-kadang hukum adat. Hak tulah lah. Kadang-kadang panggil dani. Kadang-kadang panggil mat. Mat capati. Contohnya lah. Hak tulah juga. Adi. Hukum adi tu apa? Hukum yang kebiasaan. Kebiasaan. Diulang berkali-kali, natijahnya sama. Contohnya apa? Contohnya pisau. Pisau ni, kita nak letak hukum apa kat pisau ni? Pisau ni hukumnya memutuskan. Api hukumnya membakar. Air hukumnya membasah. Tu hukum adat, hukum kebiasaan. Hukum kebiasaan. Ya. Hukum kebiasaan yang berlaku. Sebab apa? Diulang berkali-kali, natijahnya sama. Betul ke pisau ni hukumnya memutus? Tak percaya, try buat tengok. Putih lah. Potong ni pula. Putih lah. Potong. Putih lah. Maknanya kita tahu pisau ni hukumnya memutus. Betul ke api ni hukumnya membakar? Try bakar tengok. Terbakar lah. Terbakar lah. Terbakar lah. Mana kita tahu api ni hukumnya membakar.
Betul ke air ni hukumnya membasah? Betul ya? Tadi tengok corok, basah lah. Corok, basah lah. Mana kita tahu hukum adat menyebut air itu hukumnya membasah. Faham tu hukum adi, hukum adat. Kena tahu juga. Sebab tu kalau kita dengar orang tua-tua cakap, pada adat lah. Yang ni pada kebiasaan lah. Mati. Putih. Tembus kepala ni. Mati. Orang dulu suka tengok Mastika apa sebagai. Serta pelik-pelik ni Mastika je. Dia ambil kutip buah dalam buku mereka tu. No? Tu tak betul Allah Alam lah. Tapi ada, tak mustahil lah. Jadi dia kata, besi ni tembus kepala. Pada adat, pada kebiasaannya, pada hukum adat kata mati. Tapi tak mati. Bila tak mati, dia tidak boleh lagi sebut hukum adat dah. Dia pergi pada hukum akal pula. Hukum akal kata apa? Harus. Dia ni harus mati, harus hidup. Kalau hukum adat kata wajib mati ni, pergi tembus besi ni. Ataupun kena tembak. Kena tembak, waliknya pada adat wajib mati . Ni tak mati. Berapa dah peluru? Tu macam kisah Mali kat Johor mana? Berapa dah peluru? Hukum adat wajib mati . Mustahil hidup. Tapi hukum akal kata harus. No? Harus. Wajaizum bifadlihi wa adlihi tarkul likul limumkinin kafi'lihi. Sebab hak bagi mati, hak bagi hidup, bukan sebab peluru tembus, bukan sebab peluru tak tembus. Tapi Allah. Nah, Allah. Tu. Pasal tu, sini dia kata ada 3 hukum. Yang pertama hukum syarak, hukum yang ditetapkan oleh Allah dan dibawa oleh Rasul. Yang kedua hukum adi. Apa itu hukum adi ataupun adat? Hukum yang kebiasaan. Kebiasaan. Yang ketiga hukum akal. Hukum yang diputuskan oleh akal fikiran. Hukum yang diputuskan. Ketetapan yang diputuskan oleh akal fikiran. Kau ada ni, muka surat 13. Ingat elok. Hukum yang diputuskan oleh akal fikiran. Dia ada takrif dia lagi lah dalam bahasa Arab tu. Kemah lagi lah tu. Ini kita baca cara mudah-mudah. Habis. Soal apa erti hukum syarak itu? Jim jawab. Erti hukum syarak. Apa dia? Titah. Titah ni apa? Perintah lah. Betul disebut titah perintah atau tafsir pun ada. Titah arahan perintah Allah Ta'ala yang bergantung dengan segala perbuatan mukallaf. Titah perintah Allah Ta'ala yang bergantung dengan segala perbuatan mukallaf. Allah Ta'ala suruh apa? Suruh mukallaf tu semayang. Suruh mukallaf tu puasa. Suruh mukallaf tu suruh mukallaf tu tinggalkan arak. Ini suruh tinggal lah. Suruh tinggal judi, suruh tinggal zina, suruh pergi haji. Tu yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Tu hukum syarak. Hukum syarak ni dia tak kena pada yang bukan mukallaf. Orang gila minum arak boleh sabit kesalahan? Tak boleh. Sebab dia apa? Dia bukan mukallaf, dia gila. Dia gila. Nah, budak-budak tak sembahyang. Budak-budak tak sampai 15 tahun lagi. No, tak sembahyang. Dosa. Tak dosa. Sebab apa? Sebab dia mukallaf. Tapi yang dosa siapa? Yang dosa kita. Sebab apa? Sebab kita tak ajak dia sembahyang. Kita tak suruh dia sembahyang. Ni. Habis. Soal. Terbahagi hukum syarak itu kepada berapa bahagi? Dia nak bahas hukum syarak dulu. Ada 3 hukum. Hukum syarak, hukum adi, hukum akal. Sekarang dia nak bahas hukum syarak dulu. Tasad ni dia kata apa itu hukum syarak? Ketetapan, titah perintah Allah Ta'ala yang bergantung pada perbuatan mukallaf. Dengan segala perbuatan mukallaf. Setiap benda perbuatan kita mesti ada hukum dia. Kemudian dia tanya lagi, soal terbahagi hukum syarak itu kepada berapa bagi? Jin jawab terbahagi kepada 5 bagi. Pertama, wajib. Apa maksud wajib? Buat dapat pahala, tinggal dijanjikan dosa ataupun siksa. Yang kedua, sunat. Apa maksud sunat? Buat dapat pahala, tinggal tak dapat dosa. Dia tak sama macam wajib. Wajib buat dapat pahala, tinggal dapat dosa. Sunat buat dapat pahala, tinggal dapat tak dapat apa. Dapat cekelat angin. Hukum syarak ni kena faham gelok. Hak ni setengah-setengah pok tu duduk bergocoh tu. Kan? Dia baca-baca hadis.
Dia tak jumpa hadis. Baca hadis tak jumpa hadis. Orang dulu tak baca hadis tapi jumpa hadis. Dia ni kemas lagi, baca hadis tapi tak jumpa hadis. No, kan kata orang dulu tak baca. Tapi baca dengan kefahaman yang betul. Dengan rendah diri. Kita hari ni baca untuk nak mengatakan kita pandai hadis. Akhir sekali, Allah Ta'ala bagi kita je jadi nampak tak pandai. Kita kata apa? Malam Jumaat ni tak ada baca Yasin. Malam Jumaat ni bid'ah, Nabi tak usah buat. Nabi tak usah buat. No? Jadi dia kata tak ada, Nabi tak buat. Kita pun tanyalah, tak tahulah ustaz oi. Kami ni nak kata Nabi buatkan, Nabi tak buatkan. Benda tu benda yang asas, benda yang kata apa? Yang usul dia. Kami nak tahu natijah dia terus. Kami nak tahu apa hukum kalau kata kami buat. Tak apalah Nabi buat ke tak buat ke, tak apa. No? Cerita je kalau nak kira Nabi tak buat ni, banyak benda kita buat Nabi tak buat. Nabi tak pernah himpun Quran bagi jadi sebuah Quran tu. Tak pernah sama Nabi dihimpunkan Quran. Ditulis Al-Quran dah lengkap 30 juzuk. Kan? Ni pekerjaan agama ni. Tiba-tiba main sahabat-sahabat buat. Nah. Jadi macam mana ni? Nabi tak pernah khutbah dalam bahasa Melayu. Main zaman kita buat khutbah dalam bahasa Melayu. Macam mana kan? Jadi kalau nak cerita benda hak Nabi tak buat ni, banyaklah hak Nabi tak buat ni. Jadi payah benda tu. Jadi kami nak tahu apa hukum kalau kami buat. Dia tanya, apa hukum kalau kami buat? Kalau kata Nabi tak baca Yasin malam Jumaat, betul kan Nabi tak baca, aku tak jumpa aku. Tak apalah. Kalau kata Nabi tak khutbah bahasa Melayu, kalau kata Nabi ni tak himpunkan Quran, tapi kalau kami buat semua tu, apa hukum? Kami nak tahu hukumnya. Ustaz tu pun jawab, hukumnya bid'ah. Sebab tu kita kena majid ni. Sini dia kata apa? Hukum syarak terbahagi 5. Apa dia? Nampak dia kata wajib, sunat, haram, makruh, harus. Ingat 5 ni. Wajib, sunat, haram, makruh, harus. Maka kita pun tanya, Ustaz, apa hukum kami baca Yasin malam Jumaat? Apa hukum kami baca talqin? Apa hukum kami buat tahlil? Apa hukum sekian-sekian? Nak baca Yasin malam Jumaat, apa hukum? Ustaz tu menjawab, hukumnya bid'ah. Ustaz, minta maaf Ustaz, kami mengaji daripada kecil sampai ketua. Tak bisa dengar lagi hukum bid'ah. Hak kami tahu 5 ni je. Wajib, sunat, haram, makruh, harus. Tambah kok mana tambah satu lagi ni? Mana ustaz ni kemas lagi pada Imam Ahmad ibn Hanbal. Ustaz ni kemas lagi pada Imam Malik bin Anas. Ustaz ni kemas lagi daripada Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ustaz ni kemas lagi pada Imam Abu Hanifah Nu'man bin Thabit. Semua imam mazhab. Mereka semua kata 5 je hukum syarak. Ustaz tambah satu lagi jadi 6. Apa dia? Bid'ah. Pasal tu kita kena mengaji agama supaya ada ustaz-ustaz jadian, ustaz-ustaz mi segera, ustaz-ustaz mi Maggi ni, dia tidak mempersendakan, tidak mempergunakan kita ni dengan hujah agama. Kita kerti sikit. Jadi kita tahu dah, hukum 5 aja. Bid'ah bukan hukum. Bid'ah tu bukan ketetapan. Bid'ah tu satu statement ataupun satu sebutan yang dimaksudkan kepada perkara yang Nabi tak buat. Setiap benda yang Nabi buat ataupun Nabi tak buat, kembali pada hukum balik. Bukan semua benda yang Nabi buat, kita kena buat. Kita boleh buat. Bukan semua benda yang Nabi buat, kita boleh buat. Nabi kahwin ramai, 9 orang. Adakah kita boleh buat? Haram. Tak? Nabi tak himpun Quran, 30 juzuk. Adakah kita tak payah himpun juga? Kalau tak himpun, sahabat-sahabat pun tak himpun. Tu kita kena cakap atas dasar ilmu. Atas lambangan ilmu. Kita memang tak sempurna. Ada banyak kecacatan, kecelaan. Banyak lagi benda kita tak tahu. Bukan kata kita tunjuk pandai. Tapi hak mana kita tahu, kita kena ambil berat sungguh. Tak? Hak ni hak kita tak tahu pun kita rodong. Kan? Hak tahu kita buat tahu. Hak tak tahu pun kita buat tahu. Teruk. Jadi, bila kita tahu hujah ni senang lah. Tak senang. Tak mudah lah kita dipermainkan oleh golongan agamaan yang macam tu. Yang tak amanah dengan ilmu. Hak ni Nabi tak buat. Hak ni Nabi tak buat. Tak apalah Nabi buat tak buat. Tapi kalau buat apa hukum dia? Hukumnya bid'ah. Bid'ah bukan hukum. Biasanya ustaz tu tak akan jawab. Bila disebut kata bid'ah, kita kata bid'ah tu bukan hukum. Kami nak tahu hukum. Dia tak akan jawab. Sebab apa? Sebab hukum macam Yasin dan Jumaat sunat. Kalau dia jawab kata sunat, tak sampailah objektif dia. Matlamat dia nak bagi orang tak baca Yasin dan Jumaat. Lepas tu dah setengah guru tu kata kadang-kadang, tahu dia kata betul ke lawak ke Allah. Dia kata tu kadang-kadang dia kata apa?
Hak jenis golongan-golongan hak tu bid'ah, ini bid'ah. Depa ni ambil kerja syaitan. Lah ni syaitan tak payah buat kerja dah. Syaitan boleh pergi duduk tepi pantai, duduk atas kursi malas, minum yak oren. Jus oren. Pasal apa? Pasal kerja dulu syaitan kena buat kerja. Jangan baca Yasin tu. Oh, jangan baca Quran. Oh, jangan buat tahlil. Oh, dulu syaitan kena buat kerja tu. Tapi hari ni syaitan tak payah buat dah. Pasal apa? Ustaz-ustaz tolong ambil alih tugas tu. Bukan celah-celah orang, ustaz-ustaz, doktor-doktor. Yang buat kata main depa semua ni PhD tu. Hang ada apa kawan? Tak ada apa. Kat ada gigi je. Jadi sebab tu kita kena insaf, kita kena sedap bagi elok. Baik. Jadi bila kita tahu hak ni, orang payahlah nak pemain kita. Orang payah. Tahlil Nabi tak usah buat. Tak apalah Nabi tak usah buat, tapi kalau buat apa hukumnya ustaz? Hukumnya bid'ah. Ustaz, bid'ah bukan hukum ustaz. Kami nak tahu hukum. Hukumnya sunat. Sunat selesai masalah. Apa maksud sunat? Ma yuthabu ala fi'li wa la yu'aqabu ala tarki. Kalau buat dapat pahala, tak buat pun tak dapat dosa. Habis tu mana untung? Buat dengan tak buat? Baik buat dapat pahala. Sebut usolli sebelum sembahyang, hukumnya sunat. Tu. Pasal itulah golongan-golongan ni muncul bila mana umat kita ni dah tak sibuk dah mengaji bab takrif lagu ni. Sibuk nak kenal kepala kereta api, sibuk nak kenal kepala lembu, kan? Tak ada nak mengaji dah hukum-hukum syarak ni, maka timbullah ustaz-ustaz, mi segera, mi jadi, mi Maggi sebagainya ni. Sehari dua ni dia duduk kalimah istilah mi segera, tak apa kita sebut mi segera, ra'i dengan muasarah ni. Jadi timbul ni, duk ajak hak lagu ni, duk ajak kata ni bid'ah sebagainya. Tapi dulu ni tak boleh. Golongan ni tak timbul sebab apa? Orang dulu ni walaupun tak kenal kepala kereta api, tak kenal kepala wai suku, tapi depa kenal hak hukum kepala agama ni. Pasal tu bila kita kenal ni, orang tak boleh nak pemain kita. Baik, jelas Haji Sulaini no. Tak sebut Haji Sulaini. Jadi orang mereka ni lain sikit. Baik, habis. Jadi yang ketiga haram. Haram ni apa dia? Buat dapat dosa, tinggal dapat pahala. Perempuan lalu depan kita. No? Perempuan lalu depan kita, haram tengok ni, kita pun tinggal dapat pahala. Kalau kita tengok dapat dosa, kata dengan ni. Yang keempat makruh. Makruh ni apa dia? Buat tak dapat apa, tinggal dapat pahala. Contohnya makan petai. Kalau kita buat tak dapat apa pasal dia memang dia bagus, dia bermanfaat, tapi dia busuk. Dengan sebab busuk dia jadi makruh bila kita makan. Tapi kalau kita tak makan, benda tu ada, kita tak makan, dapat pahala. Kalau kita makan tak dapat dosa pun. Tapi kalau kita makan dan mengganggu orang sebelah, jadi dapat dosa pula, haram balik. Dia hukum dia berubah, dia fleksibel. Babi asalnya harus. Dia ada ni. InsyaAllah nanti kita mengaji sulfit dan ni marah tu ustaz kata harus. Kan? Silap masuk pondok dah ni. Pondok mana kata babi harus ni? Al aslu syai' al ibahah. Segala sesuatu asal satu benda tu harus. Arak pun harus. Kalau dah babi pun harus, arak pun harus. Tapi bila turunnya ayat Quran, kan innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir. Tak boleh makan khinzir. Daging khinzir, kalau puak yang jenis litera ni, kan dia kata daging khinzir lah, pasal tu dia kata kulit khinzir boleh buat beg dah. Kan? Tulang khinzir boleh buat slipper, boleh buat apa semua. Ada seorang mufti pun dah kata gitu. Daging je tak boleh. Walahmal khinzir, dia kata walahmal khinzir. Ni kata orang luar benda. Kan? Tapi bab untuk pendapatan dia dah reti pula cari. Dia kereta pula ke apa kan? Ni. Jadi maknanya situ kita kena faham gelok. No? Jadi khinzir asalnya harus, bila turunnya ayat pengharaman jadi haram. Arak asalnya harus, bila turun ayat pengharaman jadi haram. Haram ni, haram. Kita pun jalan tengah padang pasir. Sesat. Makanan apa tak ada pasir, pasir tak boleh makan. Pasir makan makanan. Pasir makan makanan. 2-3 hari ni tak makan ni, macam mana ni? Kalau aku tak makan aku boleh mati. Tengok menatang sekok pun tak ada. Pusing-pusing khinzir dia sebelah, dia senyum kat kita. Senyum tu. Tu dia. Buat ke mana? Ligan khinzir. Jangan ligan lagi. Cari dulu. Tengok ada ayam ke lembau ke itik. Tak ada. Daun kayu ada. Daun kayu tak ada. Tengah padang pasir. Ada daun kayu apa? Dia kata ada hutan lain. Lalu hutan nampak khinzir, ligan khinzir tu. Tak. Makan daun kayu dulu. Tak boleh happy makan daun kayu ni, mungkin racun lah. Baru tangkap khinzir. Dia tak sini tengok. Tak ada dah tengah padang pasir ni. Khinzir je ada. Pergi tangkap. Tangkap khinzir tu. Nak buat apa? Harus makan. Bahkan kalau tak makan jadi mati, haram ni wajib pula makan.
Makan setakat mana? Makan setakat hilang lapar. Bukan sampai kenyang. Setakat, orang kata apa, dapat hilang kelaparan yang nak mati tadi ni. Tapi bukan sampai kenyang. Oh ni kah, dengan BBQ, dengan cahaya asam pun cukup lah teruk lah tu. Dengan buat rabu perut lagi. Dia makan sekadar hilang lapar, lapar nak mati tadi ni. No? Benda tu, pasal benda tu asalnya haram. Tapi jadi, harus kita makan balik, bahkan wajib kita makan dengan sebab mudarah. Mudarat. Idza daqa, kaedah sebut, idza daqa ittasa'. Benda yang sempit ni boleh jadi luah. Bila mana? Bila mana darurat. Ni. Tu cerita bab usul fiqh lah, cerita bab lain. Ni kita menguji bab tauhid ni. Balik pada fokus kita balik. Yang keempat, makruh. Makruh ni apa dia? Buat tak dapat apa, tinggal dapat pahala. Harus ni buat tak dapat apa, tinggal pun tak dapat apa. Tu habis. Soal apa erti wajib pada syarak itu? Apa erti wajib pada syarak? Kita dah hurai dah sesat-sesat ni. Di bawah ni dia nak sebut lagi. Bukan apa, lagi senang. Kita baca terus ya. Jin jawab ertinya, erti wajib pada syarak apa dia? Tuntut buat, yakni suruh buat, disuruh kita laksanakan, akan sebagai tuntut yang putus, yang qata'i. Disuruh kita buat tu dengan suruhan yang putus. Bukan suruhan yang tidak putus. Maknanya wajib kena buat. Tak boleh cakap banyak. Mayang 5 waktu. Wajib buat. Tak boleh cakap banyak lah. Ni. Yang dijanjikan dengan beri pahala kerana membuatnya kerana membuatnya tuntutan. Ni perbuatan. Dan dijanjikan dengan syiksa. Seksa lah tu. Syiksa tu, seksa lah. Dia tulis lagu tu, syiksa. Iaitu seksa. Dijanjikan. Ini ada dobit guru kita pun dia nakal kalam Baba Ismail. Baba Ismail kata dijanjikan. Pasal apa dia kata dijanjikan? Atas ni diberi pahala. Dijanjikan dengan beri pahala. Dan kerana membuatnya. Dan dijanjikan dengan seksa. Maknanya dia tak seksa lagi. Dia janji. Kalau dia seksa terus, kita tak mungkin mayang kena bakar terus. Ada api mai? Tidur sedap lagi ada tak? Sebab apa? Sebab dijanjikan seksa. Tunggulah Sat. Kat sana nanti kena. Sini tak kena. Kenapa? Kerana meninggalnya tuntutan tu. Seperti apa? Seperti sembahyang 5 waktu. Tu antaranya lah. Habis. Soal apa erti sunat itu? Ertinya erti sunat, tuntut buat. Disuruh kita buat. Akan sebagai tuntut yang ketiadaan putus. Beza dengan wajib. Wajib ni tuntut dengan satu keputusan. Putus. Yang ni tak putus lagi. Kok lah nak buat-buat. Tak mau buat sudah. Nak mayang sunat? Mayang. Tak mau mayang? Tak apa. Dia tak putus. Jelas no? Yang dijanjikan dengan beri pahala. Kerana membuatnya tuntutan tu. Dan ketiadaan dijanjikan dengan seksa. Sama juga dia tidak dijanjikan seksa. Dia tak seksa lagi, dia baru janji seksa. Kerana meninggalnya perbuatan tadi ni. Buat tadi. Tuntutan tadi. Seperti sembahyang 2 hari raya. Sebab tu dipanggil solat sunat Aidul Adha. Ataupun solat sunat Aidul Fitri. Sunat. Orang Melayu kita panggil sunat. Arab panggil sunnah. Sunnah. Sunat kita pula ada 2 maksud. Yang pertama sunat buat dapat pahala, tinggal dapat dosa. Yang kedua sunat masuk jawi. Punya orang Melayu ni bahasa dia ni, dia jenis belapik sungguh. Sebut sunat orang tak faham dah tanpa. Tanpa sunat masuk jawi. Pun tak faham juga. Berapa kali lapik tu? Lagi apa dia? Kalau orang Arab tu apa dia? Khitan. Khatan. Selesai masalah. Orang Melayu ni, apa dia? Khatan, tak sebut khatan. Dia kata, sunat. Tanpa sunat, masuk jawi.
Nanti masuk jadi potong play. Boleh sebut. Boleh sebut gitu. Lambat sungguh nak sampai. Tu pun orang belah Bali ya. You know? Orang belah KL dia kata Angry Bird. Nak cerita kata orang Melayu ni dia berlapik sungguh. Tapi sekali hamil lolak juga. No? Habis. Ingat kami dulu mengaji. Tak faham ajak. Ajak. Marah pak. Pala putih mau. Dah. Guru-guru semua tu kenangan guru. Guru-guru ni dia lolak tak nampak lolak. Kita ni hak sopan beradak ni nampak lolak. Guru-guru ni dia pak lolak nak kena tempat. Kita tak kena tempat. Tak betul lolak baru kita lolak. Lolak ni mana tiada adab lah. Habis. Soal apa erti haram itu? Apa erti haram itu? Jim jawab ertinya erti haram. Tuntut tegah. Hak tadi tuntut buat, suruh buat. Hak ni tuntut tegah, suruh tinggal. No? Tuntut untuk kita tegah, tuntut untuk kita tinggal daripada buat. Akan sebagai tuntut yang putus. Tuntut tegah daripada buat akan sebagai tuntut yang putus ni haram. Dia tak sama macam makruh. Makruh ni dia tak putus. Kan? Makruh ni nak kata tak boleh buat sangat pun, nak buat pun tak berdosa. Kan? Cuma kalau tak buat tu baguslah dapat pahala. Contoh gitulah. Yang ni tuntut yang putus. Yang dijanjikan dengan beri pahala kerana meninggal buat. Kalau hang tak buat, hang dapat pahala. Dia dijanjikan dengan siksa kerana buat. No? Seperti minum arak. Kita naik kapal terbang. Orang sebelah kita minum arak. Kita nak minum boleh tak? Boleh kan tempat tegah. Kan ada jatan agama apa atas kapal terbang tu. Kan? Kita pun tinggal aku tak mau minum. Dapat pahala. Kalau kita minum, dapat dosa. Azab, siksa, celaka. Sebagainya. Sin soal apa erti makruh itu? Jim jawab ertinya erti makruh tuntut tegah. Sama juga macam haram. Tuntut tegah daripada buat. Akan sebagai tuntut yang ketiadaan putus. Berbeza dengan haram. Haram ni tuntut yang putus. Yang ni tuntut yang ketiadaan putus. Yang dijanjikan dengan beri pahala kerana meninggal buat. Kita tahu dah. Makan bawang, makan petai sebelum semayang. Nampak? Dia elak dia dengan sebelum semayang. No? Elak dia sebelum semayang. Pasal apa? Mengganggu orang sebelah. No? Hukumnya makruh. Kan sekat sebelum semayang, bila kita nak berinteraksi dengan orang, keluar dengan orang, busuk. Cakap orang tak selesa. Makruh. Kita pun, aku ni nak pergi sembang orang, nak jumpa orang, nak pergi semayang apa sebagainya. Aku tak makan lagi lah. Maka masa tu kita dapat pahala. Dan ketiadaan dijanjikan dengan seksa. No? Dia ada orang hurai kak. Dia kata kita isap okok ni. Belum kita semayang ni, hukum aku takut bau ke orang sebelah. Lepas semayang tak apa. Punya nak menghalalkan benda yang tak halal yang petak tu. Dia hurai tu. No? Ada okok ni makruh. No? Makruh ni bagi orang hak isap okok, dia kata makruh lah. Bagi tanya, lain kali nak isap okok, nak tanya hukum okok ni. Tanya ustaz yang isap okok. Dia akan kata makruh. Nah, paling-paling kan dia tak kata sunat lah, dia kata makruh. Tapi kalau tanya ustaz yang tak isap okok, altih kita. Dia kata haram. Tak apalah. Nak ceritanya, dalam dunia Islam ni, kedua-dua hukum tu ada. Ada ulama' yang putuskan rokok tu haram. Ada ulama' yang putuskan rokok tu makruh. Jadi, ustaz-ustaz dasar dia hanya ambil hukum. Hak yang mana dia nak bagi ringan sikit orang tu, dia ambil hukum ulama' yang kata makruh. Bukan kata dia buat sendiri hukum tu tak. Dia pun ambil daripada ulama'. Tak bolehlah kita buruk sangka pada ustaz-ustaz. No? Kita ni dah dosa banyak. No? Dosa banyak. Lepas tu buruk sangka ke orang pula. Orang alim. Na'udzubillah min zalik. Dan ketiadaan dijanjikan dengan siksa kerana buat. Seperti makan bawang mentah. Makan bawang mentah. Nak makan tak kita guna bawang mentah? Kan? Tak makan. Kita ni tak makan bawang mentah. Kita makan petai. Genuak. Genuak tu apa? Kerdas. Bawang mentah ni makanan orang Arab. Orang Arab bila makan nasi mesti makan bawang mentah. Kita makan bawang mentah bila makan sate. Tu kadang-kadang tak makan. Tidak. Orang Arab dia mesti makan bawang mentah. Dengan nasi Arab. Dah. Lepas ni ada acara nasi Arab Ustaz Ali. Habis ni. Dah. Sin. Apa erti harus pada syarak itu? Harus apa dia? Jin jawab erti harus pada syarak itu
iaitu ketiadaan tuntut buat. Dia tak tuntut kita buat. Dan ketiadaan tuntut tegah, dia tak tuntut kita untuk meninggalkan daripada buat. Suruh buat pun tak, suruh tinggal pun tak. Yang ketiadaan dijanjikan dengan beri pahala kerana buat. Tak dijanjikan pahala kalau hang buat tak dapat pahala. Dan ketiadaan dijanjikan dengan seksa kerana meninggalkan buat tu. Kalau hang tak buat pun, hang tak dapat. Kalau hang buat pun, tak dapat pahala. Kalau hang tak buat pun, tak dapat dosa. Buat tak dapat apa, tak buat pun tak dapat apa. Contohnya, seperti makan roti, makan nasi, minum air, hukumnya harus. Tapi jadi sunat. Bila mana? Aku ni kena makan sikit ni. Kena makan sikit ni, lapik perut ni sebab nak pergi kerja. Sunat masa tu. Pergi kerja tak makan. Semua kena gesik ni, aku tak makan ni. Wajib makan masa tu sebab menjadi mudarat pada diri kalau tak makan. Wajib makan. Kalau tak makan jadi haram balik. Nampak? No? Boleh jadi haram balik makan nasi tu bila mana? Makan hampir nak pecah perut. Masa tu makan jadi haram pasal apa? Boleh mudarat, boleh pecah perut. Faham tak? Tu jelas. Hukum ni berubah-ubah. Benda yang sama jadi berubah-ubah. Hukum syarak lah. Ni. Habis hukum syarak. Tak jelas boleh tanya lagi. Sin soal apa erti hukum adi? Itu. Jim jawab ertinya erti hukum adi. Meisbatkan, yakni menetapkan. Meisbatkan, yakni menetapkan. Menentukan. Memutuskan. Apa dia? Bertambatan antara suatu pekerjaan dengan suatu pekerjaan. Apa maksud bertambatan? Kaitan. Bertambatan ni maksudnya kaitan. Apa maksud adi? Meisbatkan, menetapkan bertambatan ataupun kaitan antara suatu pekerjaan dengan suatu pekerjaan. Suatu perkara dengan suatu perkara. Pisau dikaitkan dengan memutus. Api dikaitkan dengan membakar. Air dikaitkan dengan membasah. Tak? Tak Ali Karumi? Angguk geleng bergeleng macam mana ni? Jadi nak kait, kita nak letakkan pertambatan dia tu. Satu pekerjaan dengan satu pekerjaan. Yang tiga, api bila kita cucur, membakar. Pisau bila kita heris, memutus. Contoh gitulah. Pada adanya atau ketiadaannya. Pada adanya ada pekerjaan atau ketiadaan pekerjaan. Dengan sebab sudah berulang-ulang dicubakannya. Diulang-ulang. Putih. Bakar. Memang api kerja dia membakar. Memang pisau, ulang berkali-kali memang kerja dia memutus. Serta terima oleh akal menyalahinya. Serta terima oleh akal. Serta terima oleh akal menyalahinya. Apa maksud sini? Ini adalah dhabit. Dhabit. Dhabit menyalahinya tu. Qauluhu menyalahinya tu. Apa dia? Yakni akal boleh terima. Qauluhu menyalahinya tu, yakni akal boleh terima sesuatu yang menyalahi adat. Qauluhu menyalahinya tu, yakni akal boleh terima sesuatu yang menyalahi adat. Itu maksud dhabit. Footnote kita buat nota kaki. Tidak tak faham. Sungguh pun kita ni nipih-nipih. Bahasa dia bahasa ilmu. Bahasa tinggi. Soal nak faham mana mubtada, mana khabar mubtada maksud tu satu hal dah. Ini nak faham pula istilah-istilah. Tapi tak payah mana, insya-Allah ngaji pelan-pelan lama-lama. Insya-Allah kita akan habis kita ni kita akan ulang lagi. Mana kita ni orang panggil daurah apa? Daurah wajib. Daurah wirid dia panggil. Tak pernah ada lagi daurah wirid. Daurah kilat. Daurah pantas. Daurah bersiri. Ni daurah wirid pula. Siapa daurah wirid? Habis kita ni ulang lagi. Habis kita ni ulang. Ada semua. Yang bertukar apa dia? Bertukar adalah background belakang saja. Kadang-kadang kita baca kat Masjid Nabawi. Kadang-kadang kita baca kat Masjidil Haram. Ini kita baca kat Masjidil Haram, no? InsyaAllah. Esok kat mana? Esok mungkin Baitul Maqdis pula. Tiga-tiga masjid. InsyaAllah. Sajalah bagi tuan-tuan perempuan duduk di rumah tu.
Cemuh tengok muka kita, tengok Kaabah. Nah, dapat pahala tengok Kaabah. Dapat pahala. Tengok benda yang baik dapat pahala. Tak. Betul ke gambar pun? Bukan tengok Kaabah betul. Habis tu kita tengok gambar perempuan tak pakai baju elok, dapat dosa. Tengok gambar pun bukan tengok perempuan betul. Ini hujah bila saya tanya kat guru saya, Syekh Abdul Rahman Hamzah ni. Bagaimana kalau tengok gambar dapat pahala dah Ustaz? Tengok gambar Kaabah. Tak tengok Kaabah, tengok gambar. Orang tu suka buat gambar dalam rumah kan. Dia tanya, dia tak jawab. Dia jawab dalam bentuk soalan. Dia kata, ente tengok perempuan, gambar perempuan seksi dapat dosa tak? Dia kata dapat. Takkan dapat pun, gambar je pun. So kita fikir, sungguhlah. Di mana keadilan Allah? Maha adilnya Allah. Kalau tengok benda yang dosa dapat, benda gambar pun dapat dosa, takkan tengok benda baik gambar tak dapat pahala. Tu keadilan Allah. Tengok Kaabah. Habis. Bila masuk tajuk suayah ni dia kena iklan sikit-sikit biar asa tak terbeban sangat. Tidak lagi mata keduk sepek. Tak payah mana ni insya-Allah. Dia kata menyalahi, apa maksud menyalahi? Qauluhu menyalahi tu, tobik tu, akal boleh terima sesuatu yang menyalahi adat, itu maksudnya. Akal boleh terima sesuatu yang menyalahi adat. Tu maksud akal menyalahinya. Maknanya apa? Pisau. Biasanya adat pada adat kata potong putus. Tiba-tiba pisau juga potong tengkok Nabi Allah Ismail alaihissalam tak putus. Adat kata wajib putus. Tiba-tiba tak putus. Akal kita tak kata wajib putus. Adat kebiasaannya memang putus, wajib putus. Tapi akal kita hukum lain pula. Akal kita tak wajib, harus je. Allah Ta'ala tak nak bagi putus. Sebab bagi putus tu bukan pisau. Yang bagi putus tu Allah. Allah Ta'ala tak nak bagi putus. Akhirnya bila gimana tak putus. Tak atas batu terbelah. Tapi tak kat tengkok tak putus. Pula dah. Tu. Api. Lazarnya terbakar. Wajib bakar. Wajib membakar. Bakar. Tiba-tiba campak Nabi Allah Ibrahim AS tak terbakar. Pasal apa? Akal kata harus ya terbakar. Bukan wajib pun. Adat kata wajib. Tapi akal kata tak wajib. Akal kata apa? Harus. Sebab apa? Sebab akal kata yang bakar bukannya api, tapi Allah. Pasal tu kat sini ni orang ngaji tauhid dia cerdik. Dia boleh beza mana adat mana akal. Orang tak ngaji tauhid dia tak boleh beza. Dia tak boleh beza. Sebab tu dia tak boleh terima lagu mana ni. Nabi naik ke langit. Kan Nabi Isra Mi'raj ni macam mana ni. Lepas tu timbulnya kenyataan daripada orang-orang tokoh-tokoh agama yang orang bagi tokoh juga sebab dia masyhur juga, tapi dia keluar kenyataan dia kata apa? Nabi tu Isra Mi'raj tu hanya dalam mimpi saja, bukan realiti. Na'udzubillah min zalik, kufur. Dia tak percaya dengan Isra Mi'raj. Sebab apa? Dia guna akal dia. Akal yang sejengkai, akal yang tak faham hukum. Akal kita kata harus kuasa Allah Ta'ala. Nabi nak diperjalankan tak sampai sejam pergi Baitul Maqdis, naik pula ke langit. Naik pula ke langit. Wa qabla hijratin Nabi al-Isra min Makkah al-laila li Qudsi yudra wa ba'da Isra'in uruju li sama' hatta ra'an Nabi rabbakan lama. Jadi Nabi ni nak diperjalankan tak sampai sejam pergi ke Baitul Maqdis, orang pergi sampai berapa hari? 15 hari 15 malam. Nabi tak sampai sejam. Naik pula ke langit. Harus. Akal kata harus. Adat kata apa? Adat kata mustahil. Mustahil sebab kebiasaannya orang duk pergi 2 minggu. Bulan. Ni tak sampai. Tak sampai sejam. Naik ke langit pula tu. Kalau adat kata mustahil, tapi akal kata harus. Tapi kalau orang yang tak ngaji tauhid, dia tak ngaji hukum akal, dia kata apa? Mustahil. Kadang-kadang di kalangan ustaz-ustaz kita apa ada juga. Dia kata, tuan-tuan tahu tak, Isra Mi'raj ni, tak boleh terima akal. Bahaya. La'ala al-munasi, ataupun kita kata la'ala sawab, moga-moga yang betulnya dia bukan niat lagu tu lah. Dia hanya cakap. Dia kata peristiwa Isra Mi'raj, benda yang tak boleh terima akal. Bukan. Dia kena sebut tak boleh terima adat. Benda yang tak boleh diterima adat, dia kena sebut lagu tu. Bukan tak boleh terima akal. Kalau dia tak boleh terima akal, mana dia menafikan Isra Mi'raj. Kena cakap bagi betul. Lepas tu kita kena mengaji bagi elok. Faham istilah-istilah tu. Bukan cakap ikut dan. Dia. Dan dia kata lagi, dan ketiadaan memberi bekas salah suatu daripada keduanya. Salah satu daripada keduanya. Kedua mana? Kedua pekerjaan tu lah. Pada yang satu lagi itu. Iktiqad kita
Bukan pisau tu yang memutuskan. Dia tak memberi bekas. Memberi bekas maknanya memberi kesan. Pisau tidak boleh memberi kesan. Apa maksud kesan? Putus. Api tidak boleh memberi kesan. Apa maksud kesan? Bakar. Air tidak boleh memberi kesan, memberi bekas ataupun kesan. Apa maksud memberi bekas? Ini tulis itu. Memberi bekas, memberi kesan itu. Tu bawah tu memberi bekas gitu. Ingat bekas apa? Bekas hiyak ke? Kan? Bekas kuah laksa ke apa ke? Tak, bekas ini maksudnya kesan. Berbekas di hati. Bahasa kita pun cakap, cuma orang jarang sebut dah lah ni. Cakap berbekas di hati. Mana terkesan di hati. Oh, itu muka hang kenapa tu? Ni bekas lawan tumbuk itu ni. Bekas kena lawan tumbuk, bekas lawan kelai. Bekas mana kesan, parut. Tu maksud memberi bekas, memberi kesan. Air memberi bekas, memberi kesan. Apa dia? Membasah. Jadi ketiadaan memberi bekas, ketiadaan memberi kesan. Salah satu daripada keduanya, dari kedua pekerjaan tadi ni, pada yang satu lagi itu sekali-kali, seperti kenyang sebab ada makan. Ni pada adat. Nasi tidak boleh memberi bekas, tidak boleh memberi kenyang. Allah yang bagi kenyang. Buktinya apa? Ada orang makan tak kenyang-kenyang. 3-4 pinggan tak kenyang-kenyang. 5 pinggan tak kenyang. Dia boleh hantu raya. Hak makan bukan dia, hantu raya makan. Tunggu. Jadi pada adatnya nasi ni mengenyangkanlah pada adatnya. Tapi pada akalnya tidak, harus saja. Harus. Jelas noh? Habis. Kita ada lagi 15 minit insya-Allah. Pelajaran yang ke-8. Kitab ni baru sikit. Tahu mana kita baru? Kita sampai 1 tahun. Kalau 1 tahun punya kitab ke-8. Yang ke-8 ada setengah guru baca ke-8. Ada setengah baca ke-8. Banyaknya baca ke-8. Sin soal apa erti hukum akal itu? Boleh pi lagi ke ni? Betul-betul kat rumah boleh pi lagi ke ni? Kalau tak larat dah. Tak larat komen. Saya tidak larat. Tapi kalau ramai boleh pi, tak ada komen pun kita teruslah insya-Allah. Tak ada masalah. Mudah-mudah dah ni. Mudah-mudahnya. Cuma yang baru mungkin dia rasa berat sikit lah. Tapi rasa faham kot tadi noh. Mengaji bagi faham sudah lah. Tak payah reti sangat. Bagi faham sikit-sikit lah. Mengaji tadi pun masa kami mengaji kitab Thimarul Jannah dengan Tuan Guru Haji Adnan tadi. Dia kata ni mengaji ni biar bodoh kata. Pasal nak marah kalau kan orang sebut gitu, mengaji biar bodoh, mengaji biar pandai. Tapi tak, Tok Guru ni dia faham, dia cakap lagu lain. Bahasa dia tak ada maksud dia. Dia kata bila mengaji pandai ni, kita nak ngaji nak jadi telajak kepada orang. Dia kata banyak orang yang ngaji bodoh ni banyak jadi Tok Guru. Memang betul mengaji bila kita tahu kita bodoh, kita bukan mengaji. Bila kita rasa kita pandai, dia mula Tok Guru boleh langkah lagu tu je. Dia jadi pandai sangat. Bila dia ngaji rasa dia bodoh, dia mengaji sampai lama-lama dia ngaji, akhirnya Allah akan tentukan satu masa dia jadi Tok Guru. Jangan cuma mengaji. Jadi maaf tuan-tuan yang orang Kedah ni dia bahasa kasar sikit lah, tapi tak apa sikit lah. Jadi dia kata pelajaran yang ke-8 sin soal apa erti hukum akal itu. Okey, kita habis bicara bab hukum syarak. Hukum adat dah habis dah. Sekarang kita masuk hukum akal. Hukum akal sangat penting sebab dalam ilmu yang kita nak ngaji ni, dia hanya menghukum dengan hukum akal. Dia tak guna hukum syarak. Hukum syarak dalam bab fiqh. Hukum syarak dalam bab fiqh. Dapat dosa akan dapat pahala tu dalam bab fiqh. Tauhid ni hukum akal. Akal kita yang putuskan. Bahkan hukum akal, dalil akal itu lebih kuat daripada dalil nakal. Dalil nakal, dalil pindah. Nakal. Pindah. Aku menakalkan perkataan dia, aku pindah perkataan dia. Itu maksud nakal. Pindah daripada mana? Daripada Quran, daripada hadis. Itu dalil nakal. Tapi dalil akal yang kita fikir. Dalam bab tauhid, dalil akal tu lebih kuat praktiknya berbanding dalil nakal. Bukan maksud dalil nakal tak kuat. Kuat dalil nakal mana boleh kita tolak Quran hadis. Tapi nak cerita dalam masalah praktik, dalil akal tu lebih kuat. Contohnya orang baru masuk Islam, dia tak apa ayat Quran, dia tak apa nakal. Dia bukan reti Quran. Atau orang bukan Islam sekalipun. Kita nak berhujah dengan takkan nak guna hujah Quran. Dia Quran pun dia tolak. Dalil nakal pun dia tolak dah. Maka guna dalil akal lah. Kan? Dia tanya kita, Tuhan Allah itu ada kah, Ikhwan? Ikhwan, Tuhan Allah itu ada kah? Kita kata ada. Apa bukti you cakap Tuhan Allah itu ada? Takkan kita nak kata berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, afillah syakkun. La ilaha illa ana.
kita nak kata lagu tu, dia Quran pun dia tak pakai. Maka kita gunakan dalil akal. Kita pun kata, uncle lah. You cuba tengoklah uncle. Lu cuba tengok uncle. Ini rumah. Kalau gua cakap sama lu uncle, ini rumah tidak ada siapa-siapa yang bikin. Sendiri jadi mah. Ke tu kata, "Hai, biar betul. Ini rumah mesti ada kontraktor dah, mesti ada tukang yang bikin mah. Macam tu lah alam ni. Mana boleh ada dengan sendiri-sendiri. Mesti ada kontraktor dah, mesti ada tukang dia siapa? Allah." Selesai dah satu masalah. Dia mesti aku. Dia juga mesti ada tukang. Mesti ada tukang. Tak? Ni. Habis. Jadi, batu dalam hukum akal ni sangat penting kita kena faham bergelok. Pasal itulah, ada setengah golongan tu. Wahabi Mujassimah. Dia kata kat orang hak mengaji hukum akal. Dia kata, ni dia lah ni orang ni. Mereka ni pok sesat ni. Menggunakan akal. Kita kena guna Quran, kena guna hadis. Memang kita guna Quran, guna hadis. Tapi dia kata, sepatutnya kena guna Quran hadis saja, tak boleh guna akal. Siapa kata? Dia kata tak boleh guna hukum akal. Siapa kata tak boleh guna hukum akal? Quran sendiri suruh guna hukum akal. Quran kata apa? Afala ta'qilun. Hei, hang tak nak akal? Hang tak guna akal ke? Quran suruh guna akal. Lepas tu kita kata jangan membodohkan akal kita. Akal untuk fikir. Jadi hukum akal tu kena tahu. Lepas tu Imam Haramai kata, siapa tak kerti hukum akal, orang tu tak ada akal. Pasal tu golongan tu sampai hari ni, dia tak boleh nak faham ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Tak boleh nak faham yadullah fawqa aydihim dengan cara fahaman yang sarih, yang jelas. Dia ambil dah hujah tu macam banyak hebat hujah tu, lemak ni kata ni, tapi mereka sendiri yang interpret dengan cara yang salah. Habis, tak apalah tu cerita depa pikir depa. Jangan kita buang masa kita. Cuma kita nak faham dengan cara yang betul. Sini dia kata apa? Apa erti hukum akal itu? Jim jawab. Erti hukum akal mengisbatkan, menetapkan sesuatu pekerjaan bagi satu pekerjaan. Suatu perkara bagi satu perkara. Itu masuk hukum akal. Kita nak tetapkan satu perkara ni bagi satu perkara. Allah Ta'ala wujud. Apa yang kita nak tetapkan, apa yang kita nak hukumkan, wajib. Allah Ta'ala ni melihat. Ketetapan kita apa? Wajib. Allah Ta'ala ni buta. Ketetapan kita apa dah? Mustahil. Itu ketetapan tu. Nak tetapkan suatu pekerjaan bagi satu pekerjaan. Atau menafikan dia. Yang kita kata Tuhan tu buta, kita nafi, mustahil. Itu dipanggil hukum akal. Dengan apa kita nafi? Dengan apa kita tetapkan? Dengan akal. Tidaklah dengan syarak. Nak guna dalil syarak? Boleh. Ambil Quran? Boleh. Macam kitab Misbahul Munir, dia ambil dalil syarak belakang. Dalil Quran belakang. Tapi, yang kuatnya, yang praktiknya adalah dalil akal. Tidaklah dengan syarak, dengan dalil syarak dan adat ataupun dalil adat. Seperti wajib bagi Allah Ta'ala bersifat dengan qudrah. Allah Ta'ala bersifat dengan qudrah. Apakah hukum akal? Akal kata apa? Wajib. Kan mustahil? Wajib. Allah Ta'ala bersifat dengan qudrah, dengan sifat perkuasa. Akal kata apa? Wajib. Kan mustahil? Wajib. Tu akal kita kata tu. Habis no? Lagi. Sin soal. Berapa bahagi terbahagi hukum akal itu? Jim jawab kepada 3 bahagi. Iaitu wajib, mustahil, harus. Yang pertama wajib. No? Yang kedua mustahil. Yang ketiga harus. Kita gunakan huraian lah. Apa itu wajib, apa itu mustahil, apa itu harus. Sin soal, apa erti wajib pada akal itu? Jin jawab, ertinya erti wajib pada akal barang yang tentu adanya. No? Kalau guru kita ada tambah sikit, dan sungguhnya. Barang yang tentu adanya dan sungguhnya. Sebab apa? Ada benda yang dia ni tak ada tapi sungguh. Ada benda yang dia tu tak ada. Dia tak ada.
Dia bukan jenis yang ada yang boleh tengok dengan mata kepala. Tapi dia sungguh. Contohnya, bulatnya cawan ini. Bulatnya cawan ni, adakah sungguh? Kan? Ha? Sungguh? Tak ada lah. Bulat ni ada. Ada tunjuk? Tunjuk kena dicawan. Dia benda yang sungguh. Bukan benda yang ada. Bulat cawan ni, dia benda yang sungguh. Bukan benda yang ada. Ish, patutlah orang kata mengaji tauhid ni cerdik sungguh no. Hak ni pun dia main bahas. Dia tak elok akal kita. Syukurlah no, Allah Ta'ala pilih kita ni boleh mengaji tauhid. Boleh kita muzakarah tauhid ni. Dia tak akal kita ni elok. Kita faham ke elok tu. Tu kadang-kadang setengah ada sembang pandai ingat tu. Dia kata Tuhan ada tangan, Tuhan ada tangan. Tanya bab bulat. Bulat ni ada ke tak ada? Hak tu pun tak boleh jawab dah. Kan kita nak kata kat rendah orang. Tapi bila bab duk sebut makna-makna yang tak sepatutnya pada Allah Ta'ala, kadang-kadang kita rasa sedih. Yang kita nak kena cerita juga. Bila kita cek-cek tengok, bukan kata orang lain, bukan kata semua. Kadang-kadang ada erti tapi dah hidayah tak sampai, nak buat guna kan. Dia ada kawan kita seorang dua jenis pegangan akidah lagu tu. Kita Tuhan ni ada tangan macam makhluk kan. Di atas arah. Tanya bab bulat ni, sungguh ke ada pun tak boleh nak jawab. Kita tak faham. Bulat ni tak ada. Tapi sungguh. Habis. Jadi dia kata lagi. Wajib ni barang yang tentu ada dan sungguhnya. Tentu adanya dan sungguhnya. Dia ada dan dia juga sungguh. Wajib ni. Dan tiada membenar oleh akal. Dan membenar oleh akal tiadanya. Dan tak sungguhnya. Dan tiada membenar oleh akal tiadanya. Akal kita tak benar, tak terima kalau orang kata benda tu tak ada. Seperti apa? Ni contoh. Seperti tidak lepas rumah itu, rumah tu tak boleh lari kepada yang membuatnya. Tidak lepas, ini tak boleh lari, tak dapat tidak rumah itu kepada yang membuatnya buat rumah. Rumah tu, dia tidak boleh lepas daripada tukang. Mana tak boleh lari daripada tukang. Maknanya, mesti ada tukang yang buat. Dia tak boleh kita kata tukang tak buat. Siapa kata? Ada di Al-Quran. Ada di Al-Quran. Akal kita fikir apa? Kalau orang kata, rumah ni, walaupun kita tak pernah tengok pun rumah tu masa dia buat. Tapi rumah tu dah siap dah. Walaupun rumah tu dah siap dah. Tapi kalau orang tanya, rumah ni bukan ada orang buat. Dia jadi sendiri. Kita terima akal kita? Tak terima. Tidak membenar oleh akal akan tiadanya. Akal kita kata, wajib ada. Sungguh. Rumah ni diperbuat oleh tukang. Tu. Sin soal. Apa erti mustahil itu? Nampak? Dia masuk mustahil pula. Tadi wajib. Sekarang mustahil pada akal. Jin jawab artinya barang tentu tiadanya. Kalau kita tambah lagi dan tak sungguhnya. Barang yang tentu tiadanya dan tak sungguhnya. Barang yang tentu tiada dan tak sungguhnya. Kitab ni dah nipis. Tok guru kita dia tulis cara nipis-nipis cara kefahaman orang awam. Tapi kita selitlah sikit-sikit yang kita rasa patut badan. Dengan kesesuaian orang depan kita ni. Jadi ertinya erti mustahil pada akal. Barang yang tentu tiadanya. Barang yang tentu tiadanya dan tak sungguhnya. Barang ini perkara lah. Dan tiada membenar oleh akal adanya. Kalau tadi akal tak benar. Akal kita tak boleh terima kalau kata benda tu tak ada. Sekarang ni akal kita tak boleh terima kalau kata benda tu ada pula. Seperti satu pohon kayu, ketiadaan bergerak dan ketiadaan diam. Satu pokok tu dia tak bergerak dan dia tak diam dalam satu masa. Pukul 11, sekarang ni pukul 11.26.
Ada sepohon kayu. Pokok tu dia bergerak pun tak, dia diam pun tak. Akal boleh terima? Kuman tu. Akal boleh terima. Dia panggil mustahil. Siapa yang kata mustahil? Siapa yang kata mustahil? Profesor, Datuk, Doktor, Mufti sebagainya. Tak. Akal kita. Orang bodoh lagu kita ni pandai fikir bab tu. Nanti nak ada pangkat-pangkat apa. Lepas tu ngaji tauhid ni akal kita insya-Allah jadi cerdik. Lepas tu Imam Haramain kata siapa tak erti hukum akal, orang tu tak ada akal. Habis akhir sekali lah. Kita baca soalan yang terakhir. Sin soal apa erti harus itu? Apa erti harus itu? Jim jawab ertinya erti harus barang yang membenar dan menerima oleh akal. Barang yang membenar dan menerima atau tafsir lah tu. Tapi ada kata faraq pak. Dia buat tafsir kat mana? Membenar ni dia ambil. Menerima ni dia genggam. Tak apalah tu. Tu bak lain pula tu. Mana? Dia cerita bak lain pula. Sembang bak balaghah, bak majaz. Ni kita catat tu. Artinya barang yang membenar dan menerima. Siapa yang benar? Siapa yang benarkan satu tu? Siapa yang terima satu benda tu? Oleh akal. Apa yang kita terima? Adanya atau sungguhnya. Dan tiadanya ataupun tidak sungguhnya. Seperti apa? Jaga seorang atau tidurnya dan bergerak suatu benda atau diamnya pada masa yang berlain-lainan. Pada masa yang berlain-lainan. Jadi akal kita kata harus benda tu. Apa dia? Ikhwan jaga. Akal kita kata apa? Harus. Ikhwan tidur. Harus. Tak. Mustahil ikhwan tidur. Kalau mustahil tidur dia tak jaga. Tu duk jaga. Kalau tu dia wajib jaga, tak juga. Lagi masa dia mengantuk dia tidur balik. Mana harus. Dan ni seorang yang mati. Dan ini seorang yang tak ada mana mati lah, tak ada. Mustahil. Kita kata mustahil dan ini ada. Mana dia tak ada, mana dia mati lah. Mustahil tak? Tak mustahil. Pasal apa? Tu duk ada. Kalau lagu tu dan ini wajib ada. Wajib tak? Ya. Tak wajib. Pasal apa? Mak sakit mati, tak ada lah. Begitu dan ini siapa? Dia harus ada, harus ada. Ali Karami mustahil ada. Mustahil hidup. Saya tak mustahil. Pasal apa? Tu dah ada. Tu hidup. Kalau lagu tu Ali Karami seorang yang wajib hidup. Wajib hidup. Dah agak pasal apa? Sampai masa mati tak ada lah. Habis tu Ali Karami ni apa dia? Harus. Tu akal kita putih tu. Jelas tak? Faham tak? InsyaAllah. Jadi cukup sangkat tu dulu. Kita berhenti. Kita akan sambung balik perbincangan kita pada perbicaraan kostak 17. Sin soal apa erti baharu. InsyaAllah kita akan sambung ke situ balik. Apa erti baharu. Baiklah. Jadi untuk kuliah esok ni kita mungkin bertukar pada kitab Penang Bagi Hati. Pukul apa? Pukul 10 orang. Esok kitab Penang Bagi Hati. Esok cara pengenalan tak ada. Sebab ada urusan tergempar. Urusan last minute. Ada mesyuarat di Kuala Lumpur. Dia mungkin nak kena ke sana lah malam ni. InsyaAllah. Lusa dah balik lah. Rehat ni ada balik pukul 2.30 petang. Tapi untuk sambungan daurah ni esok mungkin tak ada. Esok bukan tak ada. Esok mungkin dibaca. Esok insyaAllah ada. Tapi kitab Penang Bagi Hati oleh Ustaz Zikri insyaAllah. Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada soalan? Tak ada. Tauhid ni jarang orang tanya.
No comment. No comment. Ya tu, faham tu. Tauhid ni seronok ngajak, mesti orang jangan tanya. Dia tak macam pekoh. Pekoh ngajak. Teruk. Sebelum ni. Dia je. Ada. Adakah solat kita tergantung bila tak belajar tauhid? Jadi, kerana itu disebut la tasihul ibadah illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadah kita kecuali setelah kita kenal siapa Tuhan yang kita sembah. Nak sah lagu mana? Kita rokok, kita sujud, orang tanya, sembah apa? Tak tahu. Aku tengok orang buat, aku buat. Sembah Allah. Kita akan jawab sembah Allah. Orang tanya Allah tu lagu mana? Tak tahu. Tak kenal Allah. Pasal itulah ada yang disebut tak sah ibadah. Habis tu macam mana kami ni umur 30, 40, 50 baru nak mengaji. Tu pun mujuklah Ustaz Zikri pergi buat program ni. Tidakkah berkaitan mengaji? Pasal itulah kita ni kena iktibar. Banyaklah di sana ni ada beberapa kisah. Saya buat iktibar dalam bentuk kisah lah. Antara kisah yang berlaku kepada anak murid Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Satu hari anak murid ni, kisah ni saya dapat daripada sahabat guru kami lah, Tuan Guru Haji Adnan, Ustaz Fadil Umar. Tak boleh kenal ke Ustaz Fadil Umar? Ustaz Fadil besar kan? Yang muda, Ustaz Fadil kecil, Ustaz Fadil Umar. Dia pernah cerita satu kisah untuk saya dengar. Mula-mula dengar kisah tu daripada dia lah. Jadi satu murid anak murid Imam Syafi'i ni, dia duduk dengan Imam Syafi'i lama mengaji. Sampai kawan-kawan yang selapis dengan dia tu pakat balik lah, buka pondok, balik khidmat, balik mengarang kitab, balik macam-macam lah. Macam-macam buat. Dia ni tak balik lagi. Imam Syafi'i pun tanya kat dia, pasal apa tak balik lagi? Kawan-kawan pakat balik habis. Pakat balik khidmat. Dia kata, kalau aku balik ni, aku tak jadi orang yang mengaji. Mungkinlah kat kampung tak ada orang alim dan sebagainya kan. Tapi bagus jugalah balik ngajak. Tapi tu cara dia, tu pilihan dia. Dia kata, kalau aku duduk sini, aku mengaji kat aku jadi orang yang mengaji. Kalau aku balik, aku tak jadi orang yang mengaji dah. Sebab disebut, kalau aku jadi orang yang mengaji, masih lagi memegang title student, tiba-tiba aku buat salah yang aku tak tahu benda tu salah, tak dikira dosa. Tapi kalau aku dah tak belajar, aku buat salah yang aku tak tahu benda tu salah, tetap dikira dosa. Maksudnya tuan-tuan, sangatlah kita duduk mengaji ni. Memanglah kalau ikut secara zahirnya, solat kita tak sah kecuali setelah kita kenal siapa Tuhan yang kita sembah. Tapi nak kenal Tuhan ni bukannya sehari dua, makan masa. Ini proses kita mengenai dah ni. Mengenai sikit-sikit. Moga-moga Tuhan dah terima dah ibadat kita. Sebab apa? Kita dah ada usaha, kita dah ada effort usaha kita untuk nak mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. InsyaAllah. Moga-moga Tuhan terima amal ibadat kita. Lebih. Apa ni? Salak Jumaat. Saya mewarni. Saya ada soalan nak tanya, apa hukum bila suami selalu pertikaikan solat saya? Maksud kata kalau saya tegur dia suruh solat, dia selalu akan cakap, heran dengan solat hang. Hebat sangat dengan solat hang. Dan dia pernah cakap, dia dengan Allah, utamakan dia dulu. Dia dengan Allah, utamakan dia. Dia ni mana? Dia dengan Allah, utamakan dia. Dia tu mana? Dia tu mungkin suami dia ke no? Boleh Ustaz bagi pencerahan? Tak betul. Jadi kita ni ni masalah rumah tangga masalah kejahilan ni. Bila suami kata aku tu tak boleh lah. Patutnya suami ni kena bagi kempen ke isteri ni. Baguslah bila isteri rajin semayang. Jadi suami tak kena tanggung dah. Setengah-setengah suami nak kena suruh nak kena gerak bini semayang tu letih balik. Ni bini pula tolong gerak kita. Mujok lah. Dah satu dah. Dalam yang kedua pula, yang paling salah, paling besar sekali, yang paling tak betul, dia kata dia dengan Allah, utamakan dia. Dah, utamakan Allah. Pasal itulah dalam bab kita ngaji tauhid ni, suami patutnya wajib ajar. Kita dah bincang dulu pelajaran pertama kedua tu. Yang wajib ajar ni siapa dia? Suami. Rentahan, dia panggil rentahan. Tapi kalau suami gagal mengajak, mungkin dia pun tak erti. Maka isteri ni nak mengaji kat luar, suami wajib kena usaha bagi isteri ni dapat mengaji kat siapa-siapa pun. Yang tak canggah dengan syarak lah. Mengaji berdua-dua pun tak boleh juga. Jadi mengaji tauhid. Bahkan kalau suami halang, haram hukumnya. Bila mengaji tauhid lah. Quran tajwid tak boleh. Quran tajwid kalau suami halang, isteri tetap kena ikut. Tapi kalau tauhid, suami halang, isteri boleh langgar. Nak cerita tauhid ni fardu ain. Suami kalau kecuali lah kalau suami tu dah ajak dah di rumah. Isteri nak pergi mengajak, nak pergi mengaji kat luar, tak boleh dah. Masa tu haram balik dah. Baik, sini ni itu cerita tak boleh lah suami kata macam tu, kena utamakan Allah dulu. Wallahualam. Lagi. Kenapa ada fahaman-fahaman yang salah sedangkan yang
Soalan yang bagus, no? Kenapa ada fahaman-fahaman yang salah? Sedangkan orang yang buat fahaman tu orang yang berilmu. Sebab saya itulah dalam masalah orang berilmu ni, saya nak nakal perkataan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dia kata apa? Aku tidak heran dengan orang yang berilmu. Dia tak takjub, tak terkejut dengan orang yang berilmu. Sebab kalau diukur dengan nisbah ilmu ni, iblis lagi banyak ilmu. Iblis lagi banyak ilmu pada kita. Sebab apa? Dia guru kepada malaikat, bukan guru manusia. Guru malaikat terus. Azazil tu. Maka kata Syekh Abdul Qadir, aku utamakan orang yang beradab. Beradab walaupun tidak ada ilmu, tapi dia ihtiram, dia hormat dengan para anbiya, dengan para sahabat, dengan para a'immah. Imam Syafi'i. Ni Imam Syafi'i dia panggil PE. Imam Jalil As-Suyuti. No? Dia bakul sampah je pendapat Imam Ghazali. Dia kata Imam Ghazali tu sebagai puak falsafah. Imam Ghazali yang atok mengajar sifat 20 kita dia panggil puak falsafah. Puak kufar. Tak akrab dengan kufar. Kalau lagu tu punya panggil tak ada akhlak. Ada ilmu doktor profesor sekalipun, tapi kalau dengan pendapat ulama, dia keji macam tu sampai tak depa mengkufurkan ulama. Depa kufurkan Imam Abu Hasan Sy'ari, depa kufurkan Imam Imam Ghazali. Maka tidak ada adab orang lagu tu. No, baiklah. Jadi kita pun jangan ikut panggil depa duk mengkufurkan Ibn Taimiyah, tak boleh lah. Serah pada Allah Taala. No, kalau betul dah salah pun serah pada Allah Taala. Tu panggil depa kata lagu tu kat kita baik. Cuma tak pelik juga sebab Nabi disebut sebab yang merubahkan agama Nasara, yang mengubahkan Yahudi bukannya orang yang bodoh-bodoh macam kita, tapi ulama-ulama, rahib-rahib, rahib-rahib yang mengubahkan agama, yang mengubahkan ajaran Taurah, yang mengubahkan ajaran Injil adalah rahib-rahib, pendeta-pendeta, ulama-ulama yang hebat dalam agama mereka. Lepas itu Nabi sebut dalam hadis Tabrani, Yahudi akan berpecah 71 puak, yang betul hanya satu. Kristian Nasrani akan berpecah 72 puak, yang betul hanya satu. Islam akan pecah 73 puak, yang betul hanya satu. Jadi yang mana yang betul ni? Satu yang betul yang mana? Yang majoriti ulama, bukan majoriti ummah. Majoriti ummah kalau kita ukur dalam kampung kita, ramai yang semayang kan, ramai yang tak semayang. Bab tu sudahlah. Jangan kita ukur yang ramai yang alim kan, ramai yang tak alim. Tentu dah ramai yang tak alim. Sebab tu kita nak kena kata kelompok yang paling benar adalah kelompok yang ulama paling ramai dalamnya, bukan umat paling ramai. Ulama. Dan kalau kita tengok sejarah, tentu tak dapat, sejarah itu tak dapat ditipu, tak dapat diseleweng. Sejarah menunjukkan kelompok yang paling ramai ulama di dalamnya adalah Ahli Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah, Maturidiyah. Hak kita mengaji ni. Tak lain kata Khawarij ke, Mu'tazilah ke, Wahabi ke, Mujassimah ke, Musyabbihah ke apa, semua kelompok-kelompok yang kecil. Syiah sendiri pun kelompok yang kecil, walaupun mereka ada 22 puak, kelompok yang kecil. 73 tu Syiah saja 22 orang. No? Tapi adakah kita nak kata mereka kufur? Tu bukan kerja kita. Tu kerja qadhi. Tu kerja hakim. Walaupun mereka mengkufurkan kita, ustaz, depa kata kita ni ahli bid'ah, depa kata kita ni wirid pas sembahyang jadi kufur, depa kata kita ni sambut Maulid jadi kufur. Tapi kat depa, kita jangan ikut akhlak depa. Kita ikut akhlak kita. Akhlak kita apa dah? Kita dah tahu, kita syukur duduk dalam kelompok yang ulama ramai, Ahli Sunnah wal Jamaah, syukur. Habis tu dia tak betul, tarik dia. Bukan kufurkan dia, tarik dia. Bagi dia betul. Dia tak mau terima, sudah. Moga-moga Allah Ta'ala bagi hidayah pada kita dan juga pada dia. Sudah. Wallahu a'lam. Apa hukum hadiah Fatihah pada Rasulullah dan diri sendiri? Pasal apa kita nama kata hadiah? Ada dua, sedekah dengan hadiah. Sedekah ni pemberian pihak atas pada pihak bawah. Kita nak bagi seorang ayah bagi pada anak dan nama sedekah. Orang guru nak bagi pada murid nama sedekah. Orang kaya nak bagi pada orang miskin nama sedekah. Tapi kalau kita nak bagi pada Rasulullah, Rasulullah bukan pihak bawah, Rasulullah pihak atas. Macam raja, kalau kita nak bagi pada raja, boleh kita kata, raja ni saya sedekah kat raja, tak boleh. Kita kena kata hadiah. Walaupun benda yang sama. Kurma yang sama bagi pada orang miskin, kita kata ni sedekah kat hang. Kurma yang sama diberi pada raja, kita kata, tuanku ni hadiah pada raja. Tu nak beza hadiah dengan Fatihah. Sebab tu kita kata hadiah Fatihah. Beza hadiah dengan sedekah. Sebab tu kita kata hadiah Fatihah kepada Rasulullah. Okey. Apa hukumnya? Sunat. Bukan bid'ah. Bid'ah bukan hukum nah. Bukan wajib, sunat. Pasal apa kita nak kena doa kat Nabi? Ada orang buat hujah, guna hujah logika. Puak-puak ni rajin juga lah guna logik akal. Pasal apa kita nak kena doa kat Nabi? Nabi tu tempat yang tinggi dah. Nabi tu Allah Ta'ala suruh selawat kat Nabi, doa ke Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Bahkan Allah Ta'ala sendiri selawat kat Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala Nabi. Nabi tak cukup tinggi ke? Tak cukup ke rahmat Nabi selama ni? Yang Allah Ta'ala pula nak kena selawat kat Nabi ni?
Dan Allah kata, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima. Selawatlah kat Nabi. Awak tak cukup lagi ke rahmat Nabi? Dah. Kan nama cukup. Awak, raja tu tak cukup lagi ke buah kurma dia yang kita nak pergi hantar lagi kurma tu. Bukan maksud lagu tu. Mana memuliakan raja. Memuliakan raja kena bagi hadiah padanya. Ya, tuanku, ni hadiah sikit pada tuanku. Duit dia lambak dah. Hadiah kita apalah sangat. Tapi bagi kita memuliakan dia. Macam itulah Nabi, rahmat Nabi pula yang melimpah rahmatnya pada kita. Tapi kita memohon rahmat ke Nabi, tanda kita memuliakan Nabi. Samalah kita sedekah Fatihah. Nah, sebagainya kita selawat atas Nabi dan sebagainya. Wallah. Kita hadiah Fatihah dan sebagainya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Jelaskan tentang ilmu akal. Ilmu akal kita dah sebut dah tadi. Ilmu akal ni ada 3 dah. Wajib, mustahil, harus. Wajib ni apa dah? Wajib ni akal kita kata mesti. RM5 dengan RM2, mana lagi besar? RM5. Akal kita kata. Tidak. Ada akal nak tolak. Kalau orang tu kata, RM5 kecil pada RM2, tak ada akal. Ataupun hang ni tak berakal, hang ni tak erti akal, hang ni gelong. Tu akal tu. RM2 tu kecil, RM2 tu besar daripada RM5. Mustahil akal kita kata. Mustahil RM2 besar daripada RM5. Wajib RM5 besar daripada RM2. Nampak? Wajib mustahil. Wajib mustahil. Harus apa dia pula? Harus apa dia? Harus ni benda yang berkait dengan makhluk. Ali karami, harus tidur, harus jaga, harus hidup, harus mati. Jadi setiap akal kita ni dia buat keputusan kepada 3 benda ni. Wallahu a'lam. Kalau kata duit tadi ni RM5, harus ada RM5 dalam poket ikhwan. Harus juga tak ada. Harus juga tak ada. Allah Ta'ala nak bagi ada, pam ada. Nak bagi tak ada, pam hilang. Jatuh tang mana cari tak jumpa. Tidak. Wallahu a'lam. Masih tak kenal. Jadi sebab tu dalam masalah fiqh ni susah kita nak beza dengan faham-fahamannya. Faham-fahaman macam ni. Dalam masalah fiqh memang susah. Tapi dalam masalah tauhid insya-Allah senang. Sebab itulah golongan-golongan ni depa dalam masalah fiqh depa akan merajai perbincangan lah. Awak main semua hadiah-hadiah yang sahih belaka lah. Sampai mazhab pun depa tenang lagu tu je. Tapi dalam masalah tauhid dia tak boleh kecuali kalau dia taqiyah lah. Tapi hari ni Wahabiyah ni pun taqiyah dah. Dia pun kalau kita ambil tauliah negeri Kedah pun dia pun mengaku Allah Ta'ala ni tak ada tangan, Allah ni tak ada kaki, yang tak duduk atas arah, dia pun mengaku juga. Kalau kita nak ambil tauliah di negeri Kedah lah. Jadi kalau kita nak kenal ni, kita tengok dia ada beberapa kriteria lah. Pasal tu mengaji ni kena ada guru bergelok. Yang pertama sekali kita kena tanya pada orang yang mengenal. Lepas tu disebut istilah, saya tak ingat sama istilah Sayyidina Abu Bakar sebagainya, dia kata innama ya'riful fadla li ahlil fadl ahlil fadl. Orang yang sungguhnya mengenal kelebihan seseorang tu baginya ada kelebihan. Maka kalau kita nak kenal orang tu, kita kena tanya orang yang kenal. Tanya ustaz-ustaz, kan, ustaz-ustaz yang ada tauliah daripada pihak yang berautoriti. Gimana ngaji kawan ni boleh tak? Ngaji kat YouTube kawan ni boleh tak? Ustaz tu kenal. Dia tahu selek belok. Kita tak kenal. Kita tak macam kita orang ustaz-ustaz ni pun tak kenal doktor. Orang kata doktor tu bagus. Man, potong urat tu. Potong urat ni setengah kan. Kita tak kenal. Macam tu kita kena tanya doktor. Doktor tu klinik tu okey ke? Hak ni okey ke? Pun kita tanya. Macam itulah dia bila ngaji agama pun kena tanya. Ustaz ni okey ke? Mula-mula dia mengajak tu okey lagi. Bab fiqh kemah. Baca. Dia baca tak baca kitab dia tu sebian. Hak tu buat lak kaki lah. Zadu mutaklim patah lagi buat lak ingui. Dia baca apa nama Fathul Wahab tak baca lah. Dia baca apa Al-Um tu. Al-Um tu baca. Jadi macam mana nak tahu depa baca kitab mazhab Syafi'i juga. Tengok pada huraian, tengok pada cara. Tapi masalah yang paling cepat nak kenal masalah tauhid lah. Tauhid ni tiba-tiba dia kata Tuhan ni duduk atas arah, Tuhan ni ada tangan, tapi tangan yang layak. Maka kita tahu tu bukan fahaman ahli sunnah wal jamaah. Itu adalah fahaman mujassimah, musyabbihah dan sebagainya. Wallahu a'lam. Apa dia? Okey, ayah-ayah ni tengok pada anak. Anak cara umur baru 2 tahun ni tak padan nak ngaji kitab ni, cara pengenalan. Kawan ahli Batam pun tak kenal lagi. Jadi ajak dia nasyid. Nasyid dulu. Allah wujud qidam baqa. Saya suara tak sedap ustaz. Kalau dalam YouTube banyak suara Ustaz Ali Syukri pun ada tu. Pasang suara Raihan ada kan, Hijah ada, semua dah pasang. Bagi dia dengar budak-budak ni ingatan dia kuat. Sekali 2 kali dengar dia boleh ingat dah. Ingat dulu.
Besar sikit dia mula hafal makna pula. Wujud artinya ada. Qidam artinya sedia, tak ada mula. Pada dia besar lagi dia akan mengaji sampai dia faham. Lepas itu mengaji sampai minal mahdi ilal lahdi. Daripada endui sampailah ke liang lahat. Allah Alam. Jadi hal dakwah ni, kewajipan dakwah ni wajib untuk semua. Kalau kata suami tak bagi, dia dakwah atas kapasiti yang dibenarkan oleh suami. Apa guna dia dakwah satu dunia tapi diri dia sendiri tak terdakwah. Dia juga mengingkari arahan suami. Jadi suami ni bila isteri ni bila ada suami dia kena taat dengan suami. Taat dengan suami tapi tak menghalang dia untuk berdakwah. Dia berdakwah pada anak-anak dia. Hatta dia berdakwah pada suami dia sampai suami dia faham. Esok ni suami dia pun reti, suami dia keluar dakwah sekali dengan dia pula. Tak apalah tu. Yang penting dia kena taat dengan suami dia. Wallahualam. Habis soalan terakhir. Dah jawab masalah tu. Apabila kita sudah ada kesedaran menuntut ilmu dan dalam perjalanan menuntut ilmu perdoaan, bagaimana nak dakwah orang supaya orang yang terdekat dengan kita akan ikut sama sekali tanpa menyinggungkan mereka dan salah sangka dengan niat kita? Soalan berumum kat tu. Apa salah sangka tu no? Jadi bismillahirrahmanirrahim. Bila kita nak menuntut ilmu ni, yang pertama sekali kita tak boleh ada rasa diri kita berilmu lah. Kita mengaji tanpa kita mengakui. Sebab tu lisanul hal aqwa min lisanul maqal. Lisan perkataan perbuatan kita ni lebih kuat daripada lisan perkataan. Kita tak mengaku. Aku mengaji sana tengok, aku mengaji sini tengok. Tak payah. Dengan cara kita tunjuk, dia ni awak nampak lain ni, panggil jadi lain, cakap mula gelai. Kan? Biar orang tahu sendiri, oh patut lain pasal dia pergi mengaji. Kesan mengaji tu, biar orang tengok perbuatan kita. Ni mulut kita dak mengaku mengaji tok guru tu, mengaji tok guru, tapi dia mengatakan orang juga. Mengaji sana, mengaji sini tapi panggil duk teruk juga. Biar kita berubah diri kita dulu. Biar diri kita ni yang menjadi lisanul hal aqwa min lisan maqal. Perkataan perbuatan kita ni menjadi lisan, menjadi perkataan. Ya orang tengok, insya-Allah. Lama-lama orang akan nampak kesan bidang ilmu. Allah. Jadi dekat tu sambung pada kuliah akan datang. Lajak masa minta maaf dah. Insya-Allah kita akan sambung lagi pada perbincangan yang akan datang. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. InsyaAllah esok kuliah kita seperti mana biasa pukul 10. Kita pernah bagi hati bersama dengan Ustaz Zikri Razali. Dan Alhamdulillah hari ini 100 lebih orang sama dalam majlis ilmu kita ni di Facebook dan juga di Google Meet. Jadi esok insya-Allah kita bakat-bakat share lagi sebelum kita teruskan pengajian kita. Masya-Allah kami ni bukannya orang ada ilmu, tak ada ilmu langsung. Tapi sekadar orang kata apa nak mengimarahkan dunia maya ni dengan majlis ilmu sahaja. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma inna sada'naka ma qara'nahu farududhu ilaina 'inda hayatik wa sallallahu alaihi wasallam. Taqabbalallahu minna minkum taqabbal ya karim. Cintaku sebelum saksi, jadikan iman meninggi. Yakinku sebelum mimpi, adanya di kau Nabi. Cinta sesudah menyaksi, jadikan rindu meninggi. Dahagakan kasih Nabi
akalku selepas mati. Allahumma salli ala alladhi laulahu ma kana al-anam ya akramar rusulil kirami arju ziyarah kulla am. Hanya Allah yang menyaksi, nama terpahat di hati. Alhamdulillah ku memuji Di kurnia namamu Nabi, namamu terus menyinar, hatiku menggeletar saat namamu didengar. air mata terus memancar. Allahumma salli ala alladhi لولاه ما كان الأنام ya akramar rusulil kiram أرجو زيارة